Dunia berada dalam kejutan. Pentadbiran Amerika Syarikat menuntut bayaran tunai sebanyak 3,60 bilion daripada Malaysia. Jepun sudah pun tunduk. Perjanjian bernilai 550 bilion telah pun ditandatangani. Kini yang tinggal hanyalah Malaysia. Tempoh masa 45 hari diberikan. Jika enggan, tarif 100% akan dikenakan. Seluruh dunia memerhatikan pilihan Malaysia. Namun keputusannya mengejutkan semua orang. Negara yang tidak dapat ditundukkan oleh Presiden Amerika, Malaysia. Kisah tentang bagaimana Malaysia bertahan dengan maruah di tengah-tengah ugutan 350 bilion bermula sekarang. Nama saya Ethan Miller, seorang penganalisis strategi perdagangan di Rumah Putih. Pada jam 9 pagi, suasana di bilik mesyuarat tingkat 2 sayap barat Rumah Putih terasa berat. Bunyi tapak kaki Presiden bergema di koridor. Saya memeriksa sekali lagi laporan analisis ekonomi Malaysia di tangan saya. Dokumen setebal 45 muka surat ini bakal menjadi asas kepada rundingan yang akan mengubah nasib sebuah negara. Saat Presiden membuka pintu bilik mesyuarat, semua mata tertumpu kepadanya. Wajahnya kelihatan lebih tegang daripada biasa. Setiausaha Perdagangan Rothman mula bersuara. Beliau melaporkan bahawa rundingan dengan Jepun telah berjaya dimuktamadkan. Perjanjian bernilai dekila 550 bilion telah ditandatangani. Presiden memandang peta di atas meja dan menuding jarinya ke arah semenanjung Malaysia. Ketika itu, saya tahu, segala tumpuan kini beralih kepada Malaysia. Peringkat terakhir strategi tekanan yang telah kami siapkan selama 3 bulan akan bermula. Saya memulakan pembentangan saya. Saya menerangkan satu persatu mengenai kebergantungan KDNK Malaysia kepada Amerika Syarikat, struktur ekspor dan import, dan yang paling penting, titik-titik tekanan psikologi. Saya berkata dengan penuh keyakinan, Malaysia akhirnya akan tunduk. Saya membuat penilaian bahawa bagi mereka, kira-kira ekonomi adalah lebih penting daripada maruah. Mata Presiden bersinar. Beliau menutup laporan saya dan menyimpulkannya dengan satu ayat. Bersama dengan tarikh akhir, selama 45 hari. Satu pengisytiharan bahawa jika Malaysia berdegil, langkah drastik tarif 100% akan dilaksanakan. Udara di dalam bilik mesyuarat menjadi semakin tegang. Setiausaha Rothman bertanya mengenai pelan pelaksanaan yang terperinci. Saya menerangkan senario tekanan 3 peringkat yang telah saya sediakan. Peringkat pertama ialah tekanan ekonomi, peringkat kedua ialah pengasingan diplomatik, dan peringkat terakhir ialah bom tarif. Untuk setiap peringkat, saya telah mengira kebarangkalian Malaysia akan tunduk sebanyak 85%. Presiden menepuk bahu saya dan mengarahkan saya ke Kuala Lumpur. Perintah untuk pergi sendiri dan memuktamadkan rundingan. Hati saya berdebar kencang. Jika misi ini berjaya, ia akan menjadi titik perubahan besar dalam kerjaya saya. Selepas mesyuarat, saya tinggal sendirian dan memandang keluar tingkap. Langit musim luruh di Washington kelihatan sangat cerah. Ketika itu, saya tidak tahu. Rundingan yang saya sangka akan semudah langit yang cerah ini akan bertukar menjadi sebuah pusaran yang rumit. Saya langsung tidak menyangka bahawa negara bernama Malaysia akan membalikkan semua pengiraan saya. Setiausaha saya masuk dan memberitahu bahawa penerbangan ke Kuala Lumpur telah ditempah berlepas pada keesokan paginya. Sambil mengemas beg, saya meneliti sekali lagi dokumen berkaitan Malaysia. Semua data menunjukkan kesimpulan yang sama. Malaysia pasti akan tunduk. Namun, apabila difikirkan kembali, ia sungguh ironik. Saya menyangka negara itu hanya mempunyai kalkulator, bukan maruah. Tetapi sebenarnya sayalah yang telah salah membuat pengiraan. Saya telah memandang rendah sepenuhnya kekuatan Malaysia. Saya tidak pernah terbayang pada masa itu bahawa ada sebuah negara yang tidak akan goyah walaupun berhadapan dengan angka astronomi sebanyak 350 bilion. Sambil menutup beg bimbit, saya bergumam buat kali terakhir. 45 hari sudah cukup. Tetapi saya tidak pernah bermimpi bahawa 45 hari itu akan menjadi tempoh yang akan menghancurkan semua prasangka yang saya ada terhadap sebuah negara. Sejak saat saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, ada sesuatu yang berbeza. Tiada ketegangan atau kegelisahan yang saya jangkakan. Sebaliknya, lapangan terbang itu tenang. Saya tidak dapat melihat sebarang tanda terdesak di wajah orang ramai. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Pemandu teksi bertanya dari mana saya datang. Apabila saya menjawab dari Amerika, dia mengangguk dan berkata, "Sekarang ramai orang Amerika datang." Tiada nada permusuhan dalam suaranya. Sebaliknya, ia tenang. Aneh.
Apabila saya tiba di hadapan bangunan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, MITI di Putrajaya, pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan, jantung saya berdegup kencang. 1-2 rundingan sebenar akan bermula. Sambil diiringi ke bilik mesyuarat di tingkat 15, saya menyemak buat kali terakhir pembentangan yang telah saya sediakan. Ia adalah bahan yang menerangkan betapa realistiknya tuntutan 350 bilion itu. Apabila pintu bilik mesyuarat dibuka, beberapa pegawai Malaysia sudah duduk di tempat masing-masing. Di antara mereka, seorang wanita menarik perhatian saya. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai Puan Aisyah Rahman, jurucakap MITI. 3, 4. Kesan pertama saya terhadapnya adalah seorang yang tenang namun bermartabat. Saya membuka komputer riba dan memulakan pembentangan. Saya menerangkan secara terperinci hubungan ekonomi antara Amerika Syarikat dan Malaysia, ketidakseimbangan perdagangan, dan rasional di sebalik tuntutan kali ini. Selama 45 minit pembentangan, pihak Malaysia mendengar dengan senyap. Kadang-kadang mereka mencatat nota. Setelah pembentangan selesai, Puan Aisyah mula bersuara. Beliau mempersoalkan kenyataan saya bahawa Amerika Syarikat tidak mempunyai masa untuk menunggu. Mengapa begitu tergesa-gesa? Tanyanya. Saya menjawab seolah-olah ia adalah perkara biasa. Keputusan perlu dibuat dalam masa 45 hari. Ketika itu kesunyian menyelubungi bilik mesyuarat. Kesunyian yang panjang dan berat. Saya fikir mereka sedang merasakan tekanan. Saya membuat kesimpulan bahawa mereka akan memberi isyarat untuk tunduk. Tetapi jangkaan saya meleset sama sekali. Puan Aisyah perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Suaranya rendah tetapi jelas. Kami percaya pada janji lebih daripada wang, katanya. Itulah cara Malaysia. Satu ayat itu membuatkan saya tergamam. Saya langsung tidak menjangkakan reaksi seperti ini. Seorang lagi pegawai bertanya, adakah Amerika Syarikat benar-benar menganggap Malaysia sebagai sekutu? Katanya, jika sekutu, sepatutnya saling percaya dan berbincang. Dia mempersoalkan sama ada tuntutan sepihak adalah tindakan yang wajar terhadap negara sekutu. Saya cuba membantah. Saya menjelaskan bahawa ini adalah tuntutan yang rasional berdasarkan keperluan ekonomi. Tetapi Puan Aisyah bersuara lagi. Beliau mempersoalkan perkataan rasional. Rasional kepada siapa? Tanyanya. Katanya, sesuatu yang hanya rasional kepada Amerika Syarikat bukanlah rasional, tetapi mementingkan diri sendiri. Mesyuarat berjalan di luar jangkaan. Pihak Malaysia tidak menolak, tetapi juga tidak menerima. Mereka hanya terus bertanya, mengapa sekarang? Mengapa jumlah ini? Apa bezanya syarat dengan Jepun? Ketika saya cuba menjelaskan dengan memetik kes Jepun, Puan Aisyah memotong kata-kata saya. Jepun dan Malaysia berbeza, katanya. Pendekatan yang sama tidak boleh digunakan. Beliau berkata setiap negara mempunyai nilai dan prinsipnya yang tersendiri. Pada ketika itu, saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Logik dan tekanan yang telah saya sediakan langsung tidak berkesan. Sebaliknya, seolah-olah pihak sana yang menekan saya. Serangan balas dalam bentuk soalan. Menjelang akhir mesyuarat, kata-kata terakhir Puan Aisyah sangat berkesan. Beliau meminta masa. Tetapi beliau menegaskan bahawa ia bukan masa untuk tunduk. Ia adalah masa untuk pertimbangan yang teliti. Katanya, itu adalah penghormatan yang sepatutnya diterima sebagai negara sekutu. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya keliru. Saya tidak sangka rundingan hari pertama akan menjadi seperti ini. Malaysia sama sekali berbeza daripada apa yang saya fikirkan. Saya menjangkakan mereka memegang kalkulator, tetapi sebaliknya mereka berpegang pada keyakinan. Ini nampaknya bukan sekadar rundingan ekonomi, tetapi pertembungan nilai. Malam itu, semasa menghantar laporan ke Rumah Putih, saya berfikir bagaimana untuk memulakan ayat pertama. Patutkah saya menulis bahawa tentangan lebih kuat daripada yang dijangkakan? Atau masih ada ruang untuk rundingan? Akhirnya saya menulis, Malaysia adalah negara yang lebih kompleks daripada yang disangka. Mesyuarat hari kedua menjadi lebih sengit. Saya telah menyediakan bahan baru sepanjang malam. Saya membawa angka-angka konkret yang menunjukkan Malaysia tidak dapat bertahan dari segi ekonomi tanpa Amerika Syarikat. Kali ini, saya cuba menunjukkan realiti yang dingin, bukan emosi. Apabila saya masuk ke bilik mesyuarat, Puan Aisyah sudah pun duduk di tempatnya. Di hadapannya terdapat fail-fail tebal. Nampaknya beliau lebih bersedia daripada saya. Pada ketika itu saya mendapat firasat aneh. Saya terus ke inti persoalan. Saya bertanya secara langsung, mengapa tidak menandatangani? Saya katakan Jepun pun sudah bersetuju.
Saya mempersoalkan mengapa hanya Malaysia yang berdegil. Ada nada jengkel dalam suara saya. Puan Aisyah diam seketika. Kemudian, beliau perlahan-lahan membuka komputer ribanya. Apa yang terpapar di skrin adalah sesuatu yang tidak saya jangkakan. Ia adalah senarai teknologi teras Malaysia. 5 kepimpinan dalam sektor semikonduktor dengan hub utamanya di Pulau Pinang. 6. Teknologi minyak sawit mampan yang termaju dan juga ekosistem bateri kenderaan elektrik EV masa depan negara. Beliau mula menjelaskan mengapa teknologi ini penting dan berapa lama masa yang diambil untuk membangunkannya. Setiap teknologi melibatkan puluhan ribu penyelidik dan pelaburan berbilion-bilion ringgit. Dan beliau menekankan bahawa semua ini adalah masa depan Malaysia. Saya tidak faham. Apa kaitannya dengan teknologi? Saya bertanya. Kita sedang bercakap tentang wang. Saya berhujah bahawa 350 bilion adalah jumlah yang boleh dirundingkan. Ketika itu, suara Puan Aisyah merendah. Tetapi ia lebih tegas daripada sebelumnya. Jika kami tunduk kerana wang, semua teknologi ini akan jatuh ke tangan anda, katanya. Itu bukan tarif. Itu namanya menjual otak kami. Saya cuba membantah. Saya katakan kami tidak menuntut pemindahan teknologi. Tetapi Puan Aisyah tersenyum. Senyuman pahit. Adakah anda fikir kami boleh melindungi teknologi kami selepas membayar 350 bilion? Tanyanya. Seorang peserta lain menyampuk. Adakah anda tahu berapa banyak pendapatan tahunan Malaysia daripada teknologi-teknologi ini? Tanyanya. Katanya, jumlahnya jauh lebih banyak daripada 350 bilion. Jadi mengapa kami perlu melepaskan sesuatu yang lebih besar untuk mendapatkan wang yang lebih sedikit? Barulah saya sedar. Alasan Malaysia bertahan bukanlah sekadar kedegilan. Mereka mempunyai pengiraan mereka sendiri. Tetapi ia adalah pengiraan yang berbeza sama sekali daripada apa yang saya fikirkan. Puan Aisyah menukar paparan skrin. Kali ini, graf unjuran masa depan. Data yang menunjukkan nilai yang akan dijana oleh teknologi-teknologi ini dalam tempoh 10 tahun akan datang. Angkanya sangat besar. Melebihi ratusan bilion dolar. Beliau berkata, kami bukan mempertahankan 350 bilion. Beliau menekankan, kami mempertahankan masa depan kami yang lebih berharga. Satu ayat itu membuatkan saya kehilangan kata-kata. Bilik mesyuarat sekali lagi senyap. Kali ini, kesunyian yang saya rasakan. Logik Malaysia telah menguasai saya. Mereka tidak berfikir secara emosi, tetapi dengan gambaran yang lebih besar. Kata-kata terakhir Puan Aisyah adalah yang paling mengagumkan. Kami tidak melengahkan masa, katanya. Kami menggunakan masa ini untuk melindungi masa depan. Beliau berkata, kami faham mengapa Amerika Syarikat tergesa-gesa. Tetapi Malaysia tidak mempunyai sebab untuk tergesa-gesa. Saya cuba membantah, tetapi tiada perkataan yang keluar. Logik Malaysia sangat kukuh. Malah, bahan yang saya sediakan kelihatan lemah. Saya hanya melihat Malaysia dari sudut ekonomi, tetapi mereka mempertimbangkan teknologi dan masa depan. Selepas mesyuarat, saya tinggal sendirian. Saya termenung sambil melihat kad nama yang diberikan oleh Puan Aisyah. Negara ini berbeza daripada apa yang saya tahu. Mereka bukan pedagang dengan kalkulator, tetapi ahli strategi yang mempunyai visi. Malam itu, semasa menyediakan laporan untuk Rumah Putih, saya buntu. Bagaimana saya hendak menjelaskan bahawa Malaysia bukan sekadar berdegil, bahawa mereka mempunyai alasan yang kukuh untuk bertahan. Akhirnya, saya menulis, Malaysia bergerak berdasarkan keyakinan bukan pengiraan, dan saya menambah, dan keyakinan itu mempunyai asas yang mencukupi. Bersama dengan jangkaan bahawa rundingan ini akan mengambil masa lebih lama daripada yang dijangkakan. Pada hari ketiga rundingan di Kuala Lumpur menemui jalan buntu, satu berita mengejutkan sampai kepada saya. Berita dari Tokyo. Menteri Penstrukturan Semula Ekonomi Jepun, Takaichi Ryoji, akan mengadakan sidang akhbar tergempar. Pada mulanya, saya tidak mengendahkannya. Tetapi sidang akhbar itu mengubah segalanya. Saya menyaksikannya secara langsung dari bilik hotel saya. Wajah Takaichi kelihatan hancur. Orang yang sama yang beberapa hari lalu dengan bangganya mengumumkan kejayaan perjanjian AS-Jepun, kini kelihatan sama sekali berbeza. Saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Takaichi mula bersuara. Suaranya bergetar. Beliau mula mengatakan bahawa beliau telah ditipu oleh Amerika. Kandungan perjanjian antara Jepun dan Amerika telah diputar belitkan sepenuhnya semasa diumumkan. Data yang ditunjukkannya amat mengejutkan. Apa yang sebenarnya dipersetujui oleh Jepun hanyalah 2% daripada 550 bilion itu dalam bentuk tunai.
Selebihnya adalah pinjaman jangka panjang berkadar faedah rendah dan jaminan pelaburan. Tetapi Presiden Trump dalam sidang akbarnya telah mengumumkan seolah-olah Jepun bersetuju membayar keseluruhan jumlah secara tunai. Pada ketika itu, saya meremang. Ini bermakna contoh Jepun yang kami gunakan untuk menekan Malaysia adalah satu pembohongan. Takaichi terus mendedahkan. Beliau berkata Amerika Syarikat telah menggunakan Jepun sebagai umpan untuk menekan Malaysia. Kemarahannya jelas kelihatan. Beliau berkata rakyat Jepun menuduhnya sebagai pengkhianat. Perjanjian yang sebenarnya hampir tidak melibatkan wang tunai telah diumumkan seolah-olah Jepun telah menyerahkan segalanya. Oleh itu, beliau tidak boleh berdiam diri lagi. Kata-kata terakhir Takaichi di hadapan mikrofon sangat berkesan. Kita tidak boleh menutup kebenaran atas nama perikatan, katanya. Jika Anda telah menggunakan kami, kini tiba masanya untuk membayar dengan kebenaran. Dewan Sidang Akhbar menjadi riuh. Saya segera menghubungi Rumah Putih, tetapi pegawai yang bertanggung jawab sudah pun mengetahui keadaan itu. Setiausaha Rothman sangat marah. Beliau marah kerana Takaichi telah mengkhianati mereka. Tetapi sudah terlambat. Kebenaran sedang tersebar ke seluruh dunia. CNN dan BBC segera melaporkan berita ini. Laporan mengenai Amerika Syarikat yang membuat perjanjian sulit dengan Jepun tetapi hanya menuntut pembayaran tunai sebenar daripada Malaysia. Dalam sekelip mata, pendapat antarabangsa mula berubah. Apa yang paling mengejutkan saya ialah reaksi pihak Malaysia. Saya menerima mesej teks daripada Puan Aisyah. Mesejnya ringkas. Sekarang kita tahu siapa pembohongnya. Dan beliau bertanya, adakah anda faham sekarang mengapa Malaysia berhati-hati? Ketika itulah saya sedar. Malaysia pasti telah merasakan ada sesuatu yang tidak kena sejak dari awal lagi. Kes Jepun diumumkan terlalu tergesa-gesa dan kandungannya tidak terperinci. Itulah sebabnya Malaysia mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati. Di media sosial, suara-suara yang menyokong Malaysia mula membanjiri. Terdapat banyak komen yang memuji kebijaksanaan Malaysia, tidak tunduk secara terburu-buru dan bertahan sehingga ke akhir adalah satu langkah yang bijak. Saya merasa tidak berdaya di dalam bilik hotel. Tujuan saya datang ke Malaysia kini goyah kerana saya telah menggunakan contoh palsu untuk memberi tekanan. Alasan penentangan Malaysia menjadi lebih jelas. Malam itu, saya terpaksa menulis laporan baru. Tetapi saya tidak tahu apa yang hendak ditulis. Keadaan telah berubah sepenuhnya. Kini tidak jelas siapa yang sedang menguji perikatan ini. 24 jam selepas pendedahan Takaichi, dunia telah berubah sepenuhnya. Tajuk-tajuk berita yang saya lihat pada waktu pagi amat mengejutkan. CNN, BBC, New York Times, semuanya melaporkan perkara yang sama. Kritikan terhadap Dwi Standard Amerika Syarikat. Pukulan terbesar datang daripada editorial The Washington Post. Tajuknya sangat tajam. Amerika yang menipu sekutu, Malaysia yang menjaga amanah. Kandungan artikel itu lebih pedas. Ia mempersoalkan mengapa Amerika Syarikat melayan Jepun dan Malaysia secara berbeza. Telefon saya tidak henti-henti berdering. Panggilan dari Rumah Putih. Setiausaha Rothman sendiri yang meminta untuk bercakap. Suaranya penuh dengan kemarahan. Perintahnya adalah untuk membetulkan keadaan dengan segera. Tetapi saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Masalah yang lebih besar ialah pendapat umum di Amerika. Seorang pakar Asia dari University Harvard berkata di televisyen, Malaysia betul sejak dari awal. Beliau memuji kehati-hatian mereka sebagai satu kebijaksanaan diplomatik. Tidak tunduk secara terburu-buru adalah pilihan yang lebih bijak. Pada ketika itu, saya merasakan sesuatu dalam diri saya retak. Ini bermakna semua laporan yang telah saya tulis adalah salah. Penilaian saya yang menganalisis Malaysia sebagai mementingkan diri sendiri telah meleset sama sekali. Di Twitter, sebuah hashtag menjadi sohor kini, tulisan-tulisan yang menyokong Malaysia membanjiri, pujian terhadap penentangan bermaruah yang ditunjukkan oleh Malaysia. Sebaliknya, kritikan terhadap Amerika Syarikat sangat tajam. Ramai yang menuduhnya sebagai tindakan menipu negara sekutu. Apa yang paling mengejutkan saya ialah reaksi di Malaysia. Berbeza daripada yang dijangkakan, tiada rasa kemenangan atau kebanggaan, sebaliknya lebih kepada kekecewaan. Media Malaysia melaporkan bahawa kepercayaan terhadap Amerika Syarikat telah musnah. Ada juga suara-suara yang mengatakan bahawa makna perikatan selama 70 tahun perlu difikirkan semula. Puan Aisyah menghubungi saya lagi. Kali ini melalui telefon. Suaranya masih tenang tetapi terasa dingin. Asas rundingan kini telah berubah, katanya. Malaysia tidak akan lagi menerima tuntutan sepihak. Reaksi Eropah juga sama.
Kanselor Jerman mengeluarkan kenyataan. Beliau menekankan bahawa kepercayaan antara negara sekutu datang dari ketulusan. Menteri Luar Perancis juga menyatakan pendirian yang sama. Mesejnya adalah kebimbangan terhadap dui standard Amerika. Yang paling mematikan ialah reaksi Kongres Amerika. Ahli-ahli Kongres dari Parti Demokrat mula mengkritik pentadbiran Trump secara terbuka. Alasannya ialah telah merosakkan kepercayaan terhadap negara sekutu. Malah di dalam Parti Republikan sendiri, suara-suara kebimbangan mula kedengaran. Petang itu, saya mula menulis laporan baru. Saya terpaksa membalikkan semua analisis sebelum ini, dengan kandungan yang menyatakan bahawa Malaysia tidak degil, tetapi menjalankan diplomasi yang berhati-hati. Saya mengambil masa sejam hanya untuk menentukan tajuk. Akhirnya, saya menulis, Negara yang tidak tunduk, Malaysia. Dan sebagai tajuk kecil, saya menambah, mereka bukan bertahan, tetapi menjaga kepercayaan. Tangan saya menggeletar. Laporan ini menafikan semua analisis yang telah saya tulis selama ini. Intipati laporan itu mudah. Malaysia pasti telah merasakan ada sesuatu yang tidak kena sejak dari awal. Kes Jepun terlalu tergesa-gesa dan tuntutan Amerika terlalu sepihak. Jadi, Malaysia membeli masa sambil menunggu kebenaran terungkap. Editorial The Wall Street Journal menjadi pukulan penamat. Kandungannya adalah penilaian semula kepentingan ekonomi Malaysia. Analisisnya ialah Amerika Syarikat tidak boleh melaksanakan strategi Asianya tanpa Malaysia. Terutamanya, ia menekankan peranan penting Malaysia dalam teknologi semikonduktor dan bateri. Saya memandang keluar tingkap sambil termenung. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan tenang. Tetapi di bandar ini, ada kekuatan yang saya tidak fahami. Ada maruah dan keyakinan yang tidak boleh ditundukkan dengan wang. Malam itu, semasa menghantar laporan ke Rumah Putih, saya menulis ayat terakhir seperti ini, kini jelas giliran siapa untuk meminta maaf kepada siapa. Saya katakan, kita perlu mengakui bahawa Malaysia betul dan kita salah. 6 jam selepas laporan saya tiba di Rumah Putih, ribut melanda. Presiden Trump sendiri menelpon saya. Suaranya penuh dengan kemarahan. Perintahnya adalah untuk mengubah sepenuhnya kandungan laporan. Tetapi saya sudah membuat keputusan. Di Washington, mesyuarat tergempar diadakan. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Setiausaha Rothman. Saya juga turut serta melalui sidang video. Rancangan mereka mudah. Mereka mahu menundukkan Malaysia dengan tekanan yang lebih kuat. Pendapat umum tidak penting, katanya. Pada petang itu juga, di bilik taklimat Rumah Putih, Rothman mengumumkan, jika Malaysia tidak membayar dalam tempoh 45 hari, tarif 100% akan dikenakan. Tiada ruang untuk rundingan, tegasnya. Ia adalah kata dua terakhir. Tetapi, tindak balasnya di luar jangkaan. Industri di Amerika Syarikat segera membantah. Industri automotif adalah yang pertama bersuara. Mereka memberi amaran bahawa tanpa komponen dari Malaysia, kilang-kilang di selatan Amerika akan lumpuh. Terdapat juga analisis yang mengatakan 200,000 pekerjaan berada dalam bahaya. Reaksi Silicon Valley lebih hebat. Mereka berkata tanpa kerjasama dengan syarikat-syarikat Malaysia, rantaian bekalan semikonduktor akan runtuh. 8. 9. Apple, Google, Tesla, semuanya mempunyai hubungan rapat dengan syarikat-syarikat Malaysia. 10. Tarif ke atas Malaysia adalah tindakan bunuh diri bagi syarikat-syarikat Amerika, kata mereka. Saya memerhatikan semua keadaan ini dari Kuala Lumpur dengan perasaan bercampur baur. Di satu pihak, saya fikir kerajaan saya membuat pilihan yang melulu. Di pihak lain, saya ingin tahu bagaimana Malaysia akan bertindak balas. Kali ini, apa yang akan mereka lakukan? Puan Aisyah menghubungi saya lagi. Kali ini, beliau mahu berjumpa secara peribadi. Tempat pertemuan adalah di sebuah kedai teh berhampiran Putrajaya. Beliau mahu perbualan peribadi, bukan mesyuarat rasmi. Apabila saya bertemu dengannya, saya terkejut. Tiada ketegangan atau kemarahan yang saya jangkakan, sebaliknya ketenangan. Malah, riak wajahnya seolah-olah bimbang tentang saya. Amerika telah pergi terlalu jauh, katanya. Cerita yang disampaikan oleh Puan Aisyah sangat mengejutkan. Kerajaan Malaysia telah pun menyediakan semua senario. Jika tarif 100% dikenakan, Malaysia juga mempunyai rancangan untuk bertindak balas. Tetapi yang lebih penting, katanya, ialah reaksi negara-negara lain. Memang benar, Jerman dan Perancis mula bertindak. Mereka mengumumkan akan mengukuhkan kerjasama ekonomi dengan Malaysia. China juga tidak melepaskan peluang. Mereka menawarkan layanan istimewa kepada Malaysia.
Tekanan Amerika sebaliknya menolak Malaysia ke arah negara-negara lain. Yang paling ironik ialah reaksi Jepun. Selepas pendedahan Takaichi, pendapat umum Jepun juga berubah. Suara-suara yang menyokong Malaysia mula kedengaran. Wujud satu rasa simpati bahawa mereka juga telah menjadi mangsa Amerika. Malam itu, saya terpaksa menulis satu lagi laporan. Kali ini, saya menulis dengan lebih jujur. Saya menganalisis bahawa tekanan Amerika membawa kesan sebaliknya. Rancangan untuk mengasingkan Malaysia sebaliknya mengasingkan Amerika Syarikat. Saya memberi amaran. Intipati laporan itu mudah. Ini bukan perang wang, tetapi ujian kepercayaan. Sejak awal Malaysia mempersoalkan kepercayaan, bukan wang. Saya menegaskan bahawa Amerika Syarikat gagal memahaminya dan terus menggunakan pendekatan wang semata-mata. Reaksi Wall Street juga dingin. Apabila saham-saham berkaitan Malaysia jatuh merudum, para pelabur menjadi cemas. Tetapi masalah yang lebih besar ialah harga saham syarikat-syarikat Amerika. Saham syarikat yang akan terjejas akibat hubungan buruk dengan Malaysia jatuh dengan lebih teruk. Rothman terus bertegas. Tetapi di dalam Rumah Putih sendiri, perpecahan mula berlaku. Penasihat ekonomi menyatakan kebimbangan. Mereka memberi amaran bahawa jika keadaan ini berterusan, ekonomi Amerika juga akan terjejas. Ketika itulah saya sedar. Kad terakhir Trump sebenarnya adalah kad yang paling lemah. Malaysia sudah pun bersedia sepenuhnya, dan pendapat antara bangsa berpihak kepada Malaysia. Hanya Amerika yang bersendirian di tepi jurang. Malam itu, sambil menyiapkan laporan, saya menulis, yang menang dalam rundingan ini bukanlah Malaysia, tetapi prinsip. Dan saya menambah, dan apa yang Amerika hilang bukanlah wang, tetapi kepercayaan. Saya mengakhiri dengan mengatakan, kini jelas siapa yang harus tunduk kepada siapa. Seminggu selepas bom tarif meletup, realiti mula terserlah. Pengumuman dibuat bahawa kilang semikonduktor di Georgia akan menghentikan operasi. 20,000 pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Begitu juga dengan kilang otomotif di Texas. Bekalan alat ganti terputus, menyebabkan barisan pengeluaran terhenti. Saya dipanggil pulang ke Washington dengan segera. Ini kerana keadaan telah menjadi serius. Semasa dalam penerbangan, saya memeriksa berita dan keadaan kelihatan lebih suram. Berita mengenai syarikat-syarikat yang mempunyai operasi di Malaysia mula menarik diri dari pelbagai tempat di Amerika Syarikat membanjiri media. Sebaik tiba di Rumah Putih, saya terpaksa menghadiri mesyuarat tergempar. Suasananya seperti di rumah pengebumian. Malah setiausaha Rothman pun kelihatan cemas. Keadaan menjadi lebih buruk dengan lebih cepat daripada yang dijangkakan. Yang paling mengejutkan ialah reaksi Kongres. Malah ahli-ahli Kongres dari Parti Republikan mula mengkritik Trump. Ahli Kongres dari Georgia adalah yang paling lantang. Beliau marah kerana 20,000 pekerjaan di kawasannya berisiko hilang. Ahli-ahli Kongres dari Texas juga sama. Rothman cuba memberi alasan. Beliau berkata beliau menjangkakan Malaysia akan tunduk terlebih dahulu. Tetapi realitinya adalah sebaliknya. Malaysia telah menyediakan semua langkah balas, dan sebaliknya Amerika yang menerima pada. Masalah yang lebih besar ialah reaksi syarikat-syarikat lain. Apple mengumumkan kebimbangan mengenai gangguan pengeluaran iPhone. Tanpa paparan dan bateri dari syarikat berkaitan Malaysia, pengeluaran adalah mustahil. Tesla juga menyatakan pendirian yang sama. Teknologi bateri dari syarikat yang beroperasi di Malaysia adalah penting, kata mereka. Wall Street berada dalam keadaan panik. Saham-saham teknologi jatuh serentak. Mereka bimbang tentang kesan domino yang akan ditimbulkan oleh hubungan buruk dengan Malaysia terhadap keseluruhan ekonomi Amerika. Terutamanya, saham-saham berkaitan semikonduktor dan kenderaan elektrik menerima kesan yang teruk. Ketika itulah saya mula memahami kekuatan sebenar Malaysia. Ia bukan sekadar hub pemasangan, tetapi sumber teknologi teras. 2/12. Tahap kebergantungan Amerika Syarikat kepada Malaysia jauh lebih besar daripada yang saya sangkakan. Hubungan kebergantungan telah berubah sepenuhnya. Presiden Trump sendiri tampil ke hadapan. Dalam satu sidang akhbar, beliau mengumumkan permohonan agar syarikat-syarikat berkaitan Malaysia kembali, tetapi nada suaranya berbeza daripada sebelumnya. Ia lebih kepada rayuan, bukan perintah. Ini menunjukkan betapa seriusnya keadaan. Reaksi Malaysia dingin. Kenyataan yang dikeluarkan oleh jurucakap pejabat Perdana Menteri sangat berkesan. Kerjasama ekonomi sukar dijalin apabila kepercayaan telah musnah, katanya. Makna perikatan selama 70 tahun perlu difikirkan semula. Yang paling ironik ialah reaksi China.
Mereka mengumumkan akan memberikan insentif istimewa kepada syarikat-syarikat yang beroperasi di Malaysia. Peluang yang dilepaskan oleh Amerika cuba diambil oleh China. Eropah juga sama. Jerman dan Perancis secara rasmi mengumumkan pengukuhan kerjasama dengan Malaysia. Petang itu, saya menerima tugas baru, menghubungi kerajaan Malaysia untuk meninjau kemungkinan rundingan. Tetapi saya fikir sudah terlambat. Saya tahu bahawa kepercayaan, sekali rosak, sukar untuk dipulihkan. Apabila saya menghubungi Puan Aisyah, reaksinya di luar jangkaan. Tidak dingin dan tidak marah. Sebaliknya, beliau kelihatan bersimpati. Ini bukanlah hasil yang kami inginkan, katanya. Tetapi beliau menambah, pilihan ada di tangan Amerika. Pendapat umum di Malaysia yang diceritakannya adalah kompleks. Terdapat kekecewaan yang besar terhadap Amerika Syarikat, tetapi bukan bermakna mereka mahu memutuskan hubungan sepenuhnya. Cuma, majoriti berpendapat bahawa hubungan sepihak seperti sebelum ini tidak boleh diterima lagi. Malam itu, di Dewan Sidang Akhbar, saya menerima soalan terakhir. Bagaimana anda menilai Malaysia? Saya teragak-agak seketika sebelum menjawab dengan jujur. Bukan sekutu, tetapi guru, kata saya. Sebuah negara yang banyak mengajar kami. Apabila kata-kata itu keluar, Dewan menjadi riuh. Pegawai Rumah Putih terkejut. Tetapi saya tidak menyesal. Itulah perasaan jujur saya. Kami percaya kami telah melindungi negara itu. Tetapi akhirnya saya sedar bahawa yang mereka lindungi adalah maruah mereka sendiri. Kata-kata saya di sidang akhbar tersebar ke seluruh dunia. CNN melaporkan kenyataan saya sebagai berita utama. Tajuknya, kemenangan Malaysia diakui oleh pegawai Amerika. Ketika itu, saya tahu, segalanya telah berakhir. Di Rumah Putih, kekecohan berlaku. Setiausaha Rothman menekan saya untuk meletak jawatan. Tetapi anehnya, saya tidak takut. Sebaliknya, saya berasa lega. Akhirnya, saya dapat menyuarakan kebenaran. Perubahan yang paling mengejutkan berlaku pada Presiden Trump. Beliau sendiri yang meminta untuk berbual dengan Perdana Menteri Malaysia. Kandungan perbualan selama 30 menit itu tidak didedahkan, tetapi hasilnya jelas. Sebaliknya, satu pelan kerjasama baru diumumkan. Namanya Perikatan Teknologi. Kandungannya adalah untuk berkongsi kekuatan masing-masing dan berkembang bersama. Ia adalah kerjasama saling menguntungkan, bukan tuntutan sepihak. Satu pendekatan yang sama sekali berbeza. Jepun juga bertindak. Cadangan rundingan semula yang dikemukakan oleh Takaichi diterima. Kali ini, dengan syarat yang telus dan adil. Ia tidak lagi digunakan sebagai alat untuk menekan Malaysia. Reaksi Malaysia sangat mengagumkan. Mereka tidak menunjukkan rasa kemenangan. Sebaliknya, mereka dengan tenang mengumumkan akan meneliti pelan kerjasama baru itu. Kata-kata Puan Aisyah dalam taklimat media, masih saya ingati, kita bukan menang, tetapi telah menemui jalan untuk maju bersama. Media seluruh dunia memberi perhatian. Mereka menganalisisnya sebagai satu kes di mana kuasa ekonomi besar Amerika Syarikat secara praktikalnya tunduk kepada sebuah negara pertengahan seperti Malaysia. Tetapi yang lebih penting ialah maruah yang ditunjukkan oleh Malaysia dalam proses itu. Penilaiannya ialah mereka tidak kehilangan maruah sehingga ke akhir. Wall Street juga berasa lega. Berita normalisasi hubungan dengan Malaysia menyebabkan pasaran saham melantun semula. Terutamanya, kenaikan saham teknologi adalah yang terbesar. Harga saham syarikat-syarikat Amerika yang bekerja sama dengan syarikat-syarikat seperti di Malaysia juga pulih. Saya belajar banyak perkara sambil memerhatikan proses itu, bahawa negara yang benar-benar kuat tidak akan tunduk kepada wang. Apa yang ditunjukkan oleh Malaysia bukan sekadar penentangan, tetapi keyakinan terhadap prinsip. Keyakinan itulah yang akhirnya mengubah keadaan. Tetapi kali ini berbeza. Ia adalah jabat tangan sebagai rakan kongsi yang setara. Bukan lagi hubungan tuntutan sepihak dan penyerahan diri. Kandungan perjanjian juga inovatif. Ia termasuk perkongsian teknologi, penyelidikan bersama, dan pengembangan pelaburan bersama. Terutamanya, kerjasama dalam bidang semikonduktor dan bateri menjadi teras. Ia adalah struktur menang-menang di mana teknologi Malaysia bertemu dengan pasaran Amerika. Eropah dan Jepun juga menyertai kerangka kerja baru ini. Satu sistem baru yang dipanggil Perikatan Teknologi 4. Pihak telah diwujudkan. Satu struktur yang membendung China sambil menjamin kepentingan bersama. Malaysia berada di tengah-tengahnya. Sebelum meninggalkan Kuala Lumpur, saya mengadakan pertemuan terakhir dengan Puan Aisyah. Beliau masih tenang.
Tetapi kali ini, beliau tersenyum. Akhirnya kita saling memahami, katanya dengan gembira. Kata-kata terakhirnya tidak akan saya lupakan. Semua proses ini bukan untuk Malaysia, katanya. Ia adalah proses untuk mewujudkan perikatan yang sebenar, hubungan yang saling menghormati. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, saya mengimbas kembali beberapa minggu yang lalu. Saya datang untuk menundukkan Malaysia, tetapi sebaliknya saya yang belajar dan pulang. Bahawa kepercayaan lebih berharga daripada wang dan keyakinan lebih kuat daripada ugutan. Tajuk berita CNN tertera di skrin lapangan terbang. Negara yang tidak tunduk, namanya Malaysia. Di bawahnya, dalam tulisan kecil, terdapat kandungan temu bual saya. Yang lebih berharga daripada kemal 50 bilion adalah kepercayaan yang mereka pertahankan. Semasa pesawat berlepas, saya memandang Kuala Lumpur buat kali terakhir. Di bandar ini, ada sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Maruah, keyakinan, dan kepastian tentang masa depan. Itulah kekuatan sebenar yang membuatkan Malaysia tidak tunduk. Dalam perjalanan pulang ke Washington, saya mula merangka laporan baru. Tajuknya sudah pun ditetapkan. Mentakrifkan semula perikatan, pengajaran dari Malaysia. Kali ini, saya berhasrat untuk menulis kebenaran semata-mata.